Hari ni kita nak belajar tentang bagaimana kita nak selesaikan masalah dan kita nak selesaikan latihan di muka surat 47 dan 48 buku aktiviti kita ya. Mari kita selesaikan bersama-sama. Kita tengok macam mana kita nak selesaikan masalah ini. A. Contoh, ada 7 set lampu hiasan. Ada 7 set lampu hiasan, setiap set ada 100 biji. Maknanya setiap satu 7 lampu tu, 7 set lampu tu, setiap lampu itu ada 100 biji mentol. Okey, ada 100 biji mentol. Kira jumlah mentol. Kalau satu set tu ada 100 biji, kalau 7 set banyak tak mentol lampu? Tentulah banyak kan? Okey. Mari kita tengok apakah maklumat yang diberi di dalam ayat yang di atas ini. Diberi. Apa yang diberi? Diberi ni maklumat apa yang ada di sini? Diberi 7 set lampu hiasan. Ni dia bagi. Diberi 7 set lampu hiasan. Kita tulis sini 7 set lampu hiasan. Diberi maklumat ialah 7 set lampu hiasan. Satu set ada 100 biji mentol. Kita nak cari apa? Nak cari apa di sini? Dicari apa? Dicari jumlah mentol. Tulis sini jumlah mentol. Okey. Kemudian ayat matematik kita ialah 7 darab 100. Kalau satu set ada 100 biji, kalau 7 set ada 100, 100, 100, 100 sebanyak 7 kali. Jadi tak payah nak tambah 100, 100, 100 sebanyak 7 kali. Cara yang mudah ialah 7 darab 100 ataupun 100 darab 7. Berapa jawapan 100 darab 7? Senang kan? 700. Lepas tu jumlah mentol ialah semua berapa sini? Tadi 7 darab 100 ialah 700 biji. Sini kita boleh tunjuk jalan kira di tempat ini. 100 darab 7 ataupun 7 darab 100 sama. Tapi kalau kita buat bentuk lazim, kita bubuh nombor yang besar di atas. Senang nak nampak. 100 darab 7. Tadi kita dah dapat 700. Tapi kalau kita nak buat langkah demi langkah, sifar darab 7 ialah sifar. Sifar darab 7 ialah sifar. 1 darab 7 ialah 7. 100 darab 7 ialah 700. Tulis sini. Jumlah mentol ialah 700 biji. Okey, tengok B pula. B. Ada 1470 batang anak pokok kelapa sawit. Banyak ya. Ada 1470 batang ni. Pokok ni. Ada 1470 anak pokok macam ni. Anak pokok itu hendak ditanam dalam 6 baris. Dalam banyak-banyak itu dia nak buat 6 baris. 1, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris. Sampai 6 baris. Berapakah bilangan anak pokok kelapa sawit dalam satu baris? Kalau dia ada banyak ni, dia nak tanam dalam 6 baris. Lepas tu kita nak cari apa? Dalam satu baris dia nak tanam berapa anak pokok kelapa sawit itu? Macam mana? Mari kita tengok apakah maklumat yang diberi. Diberi apa? Apa diberi di sini? Diberi berapa batang anak pokok kelapa sawit? 1470. 1470 batang anak pokok kelapa sawit ditanam dalam 6 baris. Ditanam dalam 6 baris. Dicari apa? Apa yang kita nak cari? Berapakah bilangan anak pokok kelapa sawit dalam satu baris? Dicari bilangan anak pokok kelapa sawit dalam satu baris. Satu baris berapa? Jadi ayat matematik kita ialah 1470 bahagi dengan 6 dapat berapa? Okey, sini jalan kira ini tak tahu lagi. Tak tahu jawapan lagi, kena cari jalan kira dulu. Macam mana nak buat jalan kira bahagi? Buat macam ni, ingat lagi tak? 1470 bahagi dengan 6. Boleh tak kamu selesaikan ni? Cuba kamu selesaikan yang ni ya. Kemudian jawapan dia letak di sini. Kemudian jawapan ni letak di sini. Boleh tak? Kamu selesaikan sendiri. Hari tu kita dah belajar dah. Seterusnya tengok muka surat 48. Muka surat 48.
Sama juga seperti tadi. Ada soalan penyelesaian masalah ya. Jadi selesaikan. C. Ahmad mencetak 150 naskah buku bijak sifir. Oh, ada 150. Banyak buku bijak sifir dia. Ada 150. Setiap naskah, maknanya satu buku bijak sifir itu ada 8 helai halaman warna. Kalau satu buku ada 8 helai halaman berwarna, kalau 150 buku, banyak tak halaman berwarna? Banyak kan? Jadi mesti kita tahu jawapan dia mesti banyak. Kira jumlah helai halaman berwarna. Dalam berapa buku kita nak cari? Dalam 150 naskah buku tadi. Dia bagi satu buku ada 8 helai. Kalau 150 buku ada berapa helai halaman warna? Banyak. Kita tahu jawapan dia mesti banyak. Mari kita tengok. Sebelum kita nak kira, kita kira dalam otak kita dulu. Kita faham ni apa dalam soalan tu, apa yang kita faham dulu. Kita maklumat itu kita bermain di dalam kepala kita dulu ya. Diberi apa? Diberi 150 naskah buku bijak sifir. Satu naskah ada berapa helai halaman berwarna? Sini 8 helai halaman berwarna. Dicari apa? Apa yang kita nak cari? Jumlah helai halaman berwarna dalam 150 buku. Macam mana kita nak kira? Macam mana kita nak kira? Jadi ayat matematik kita ialah 150 tadi darab dengan 8. Kalau satu buku dah 8, kita nak kira 8 sebanyak 150 kali. 150 kali nombor 8 ada. Takkan kita nak tambah sampai 150 kali. Jadi cara yang mudah ialah 150 darab dengan 8. Jadi kita kira lah sini berapa jawapan dia. 150 darab dengan 8. Kita kira jawapan dia. Dapat jawapan, kita letak sini. Sini jumlah halaman berwarna ialah berapa jawapan tadi, tulis sini. Okey. Di seramai 344 orang murid menyertai perkemahan perdana. Mereka dibahagikan sama banyak ni. Bahagi tengok ni. Mereka dibahagikan sama banyak kepada 8 kumpulan. Berapa orangkah murid dalam satu kumpulan? Ada 344 orang murid pergi berkemah ni, perkemahan perdana. Perkemahan perdana ni maksud dia perkemahan besar, ramai murid yang menyertai. Sebab tu dipanggil perkemahan perdana. Mungkin dari banyak sekolah kan. 344 orang ramai ya. Okey, mereka dibahagikan sama banyak kepada 8 kumpulan. Satu kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan sampai 8 kumpulan. Berapa orangkah murid dalam satu kumpulan? Ada 344 orang. Dia nak bagi kepada 8 kumpulan. Dalam satu kumpulan ada berapa? Itu maklumat dia yang kita nak cari yang tu. Diberi. Apa yang diberi? 344 orang murid dibahagikan sama banyak. Dibahagikan sama banyak kepada berapa kumpulan? 8 kumpulan. Dicari bilangan murid dalam satu kumpulan. Yang ni 8 kumpulan. Ini satu kumpulan. Apa ayat matematik kita? Kalau bagi pada 8 kumpulan, satu kumpulan mestilah orang tu lagi sikit. Takkanlah banyak. Kalau satu kumpulan lebih ramai daripada 344. Jadi kita tahu dia mesti kena bahagi. Sebab jawapan dia lebih kecil daripada yang ini. Jadi 344 bahagi dengan 8 dapat berapa? Kamu kira di sini. 344 bahagi dengan 8, tulis nombor elok-elok. Ya, tulis nombor elok-elok. Yang ini mesti lengkung sikit macam ni. Ya, jangan buat macam ni. Lurus macam ni, salah. Mesti lengkung sikit macam tu. Mesti kira dengan tepat. Kalau tak tahu sifir, ambil buku sifir, letak tepi dan buat. Kemudian dapat jawapan, letak sini. Kemudian jawapan tu letak sini. Kamu mesti cuba buat latihan ini. Ya, latihan penyelesaian masalah sangat penting. Sebab bila kamu naik tahun 4 tahun depan, banyak soalan yang macam ni. Kamu kena belajar. Jangan selesai soalan yang ringkas-ringkas saja, yang ada nombor. Soalan macam ni
bagus untuk minda kita. Kamu mesti tahu sifir. Tengok betapa pentingnya sifir. Betapa pentingnya sifir untuk selesaikan. Nak bahagi kena tahu sifir. Kalau tak tahu sifir, kalau kita dalam peperiksaan, kita tak tahu sifir, macam mana kita nak selesai? Tak boleh dapat jawapan, kan? Jadi kamu tengok, kita mesti tahu sifir. Sifir sangat penting, ya. Jadi kamu cuba nanti buat latihan ini muka surat 47 dan 48, ya. Okey? Kita jumpa lagi.